di KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Bertemu kembali bersama dengan Cikgu Sila. Sebelum cikgu mulakan kelas, pastikan buku teks, alat tulis, buku nota dan kalkulator ada bersama dengan murid-murid. Hari ini, kita akan membincangkan berkaitan dengan tajuk belanjawan tunai. Dalam modul ini, murid boleh pertama, menerangkan kepentingan belanjawan tunai. Kedua, menerangkan maksud, penerimaan dan pembayaran. Seterusnya, murid boleh menerangkan maksud, lebihan dan kurangan. Selain itu, murid juga boleh menerangkan maksud penerimaan sebenar melebihi penerimaan yang dijangka dan sebaliknya. Begitu juga, murid boleh menerangkan maksud pembayaran sebenar melebihi pembayaran yang dijangka dan sebaliknya. Selepas telah mengetahui semua perkara di atas, barulah murid boleh melakar format belanjawan tunai dan mengenal pasti butiran penerimaan dan pembayaran. Akhirnya, barulah murid boleh menyediakan belanjawan tunai yang lengkap. Apakah belanjawan tunai, murid-murid? Belanjawan tunai ialah anggaran penerimaan dan pembayaran tunai perniagaan bagi suatu tempoh tertentu. Anggaran maksudnya, nak senang faham ialah satu perkara yang belum berlaku, yang kita akan jangkakan, yang kita rancang. Suatu tempoh tertentu biasanya ialah suku tahun 3 bulan, setengah tahun 6 bulan dan setahun 12 bulan. Murid-murid nak tahu tak apakah kepentingan belanjawan tunai? Bila kita tahu, barulah senang nak belajar. Belanjawan tunai dapat membantu kita sebagai individu atau organisasi perniagaan mengurus kewangan dengan lebih berhemah sebenarnya. Kepentingan belanjawan tunai adalah seperti berikut. Pertama, dapat melihat keupayaan tunai pada masa hadapan, sama ada perniagaan mendapat lebihan atau kurangan tunai. Membolehkan kita sebagai peniaga merancang dan membuat kawalan tunai dengan lebih berkesan. Dapat mengenal pasti kecairan tunai. Dapat mencari sumber tambahan untuk menampung kekurangan tunai. Seterusnya, mengurus perbelanjaan mengikut keutamaan dan yang bersesuaian. Selain itu, ianya boleh juga dijadikan sebagai rujukan untuk membuat permohonan pinjaman dengan mana-mana institusi kewangan. Di samping itu, peniaga dapat membuat perbandingan bagi penerimaan dan pembayaran tunai antara yang sebenar dengan yang dijangka berlaku untuk mengukur prestasi perniagaan. Baiklah murid-murid, kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan penerimaan dalam belanjawan tunai. Penerimaan di sini merujuk kepada anggaran semua yang kita terima, sama ada melibatkan wang tunai atau cek dalam suatu tempoh tertentu. Jika amaun penerimaan lebih besar daripada pembayaran, perniagaan mempunyai aliran tunai yang baik. Jadi, membolehkan perniagaan atau peniaga tersebut menampung segala perbelanjaan yang ada. Contoh penerimaan ialah modal yang dibawa masuk, jualan tunai, jualan aset bukan semasa secara tunai, kutipan hutang daripada akaun belum terima, penerimaan masuk pinjaman dan hasil bukan operasi seperti faedah atas simpanan dan faedah kelewatan bayaran oleh penghutang. Bagaimana pula dengan maksud pembayaran dalam belanjawan tunai?
Pembayaran dalam belanjawan ialah anggaran semua pembayaran yang kita keluarkan sama ada menggunakan tunai atau cek dalam suatu tempoh tertentu. Pembayaran ini dilakukan untuk menampung aktiviti sesuatu perniagaan agar dapat berjalan dengan lancar. Contohnya, belian tunai, bayaran kepada pembekal, bayaran atas belanja operasi, bayaran balik pinjaman atau ansuran pinjaman, beli aset bukan semasa secara tunai. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu akan terangkan pula berkaitan dengan lebihan dan kurangan. Dalam belanjawan tunai, lebihan bermaksud jumlah penerimaan tunai melebihi daripada jumlah pembayaran tunai. Ini menunjukkan perniagaan mempunyai struktur kewangan yang mantap. Contohnya, jumlah penerimaan ialah RM100,000 manakala jumlah pembayaran RM30,000. Jadi, lebihan yang diperoleh ialah RM70,000, iaitu RM100,000 tolak dengan RM30,000. Apa yang murid-murid nak buat dengan lebihan tunai ini? Cuba fikirkan. Seterusnya murid-murid, apakah pula yang dimaksudkan dengan kurangan dalam belanjawan tunai? Kurangan pula bermaksud jumlah pembayaran tunai melebihi daripada jumlah penerimaan tunai. Apabila berlakunya kurangan, perniagaan perlu mencari cara atau alternatif untuk menampung kurangan tersebut. Alternatif yang boleh digunakan ialah pertama, meningkatkan jualan. Seterusnya, mengurangkan perbelanjaan perniagaan. Dan jika perlu, membuat pinjaman daripada institusi kewangan. Bagaimana sekarang murid-murid? Semakin jelas kan apa yang dimaksudkan dengan penerimaan, pembayaran, lebihan dan kurangan dalam belanjawan tunai. Ingat kembali apa yang telah cikgu beritahu sebelum ini. Antara kepentingan belanjawan tunai ialah kita dapat membuat perbandingan penerimaan dan pembayaran tunai. Apakah perbandingan yang murid-murid perlu tahu? Jom kita lihat dengan lebih lanjut. Kita lihat dahulu perbandingan penerimaan sebenar dengan penerimaan yang dijangka. Jadi, dua situasi yang kita perlu lihat, iaitu situasi sebenar dengan situasi yang dijangka. Apakah situasi penerimaan sebenar? Penerimaan sebenar ialah penerimaan yang telah berlaku. Maksudnya yang benar-benar berlaku. Manakala pula, apakah situasi penerimaan yang dijangka? Inilah penerimaan yang kita senaraikan dalam belanjawan tunai. Prestasi perniagaan adalah memuaskan jika penerimaan sebenar melebihi penerimaan yang dijangka. Prestasi perniagaan adalah tidak memuaskan jika penerimaan sebenar kurang daripada penerimaan yang dijangka. Atau dengan kata lain, penerimaan yang dijangka melebihi daripada penerimaan sebenar. Bagaimana pula perbandingan bagi pembayaran sebenar dan pembayaran yang dijangka? Jom kita lihat. Fahamkan dahulu apakah situasi pembayaran sebenar, iaitu pembayaran yang telah dilakukan. Manakala pula, apakah situasi pembayaran yang dijangka? Inilah pembayaran yang kita
disenaraikan dalam belanjawan tunai. Prestasi perniagaan adalah memuaskan jika pembayaran dijangka melebihi pembayaran sebenar atau pembayaran sebenar kurang daripada pembayaran yang dijangka. Manakala prestasi perniagaan tidak memuaskan jika pembayaran sebenar melebihi daripada pembayaran yang dijangka. Baiklah murid-murid, perkara yang berkaitan dengan belanjawan tunai telah pun kita bincangkan. Sekarang, bagaimana pula kita nak menyediakan belanjawan tunai ini? Jom kita lihat dahulu format bagi belanjawan tunai. Format belanjawan tunai adalah seperti yang ditunjukkan. 5 perkara yang mesti ada iaitu pertama, baki bibi. Kedua, komponen penerimaan. Ketiga, komponen pembayaran. Keempat, lebihan atau kurangan. Dan yang kelima, baki HB. Langkah-langkah menyediakan belanjawan tunai pula adalah seperti berikut. Nasihat cikgu, ikut langkah-langkah ini dengan betul. Sangat membantu, memudahkan menyediakan belanjawan dengan betul dan tepat. Langkah pertama, mulakan dengan tentukan baki awal tunai iaitu baki BB. Baki tunai ini maksudnya baki awal tunai di bank dan juga baki awal tunai di tangan. Cikgu nak murid-murid juga fahamkan, jika kita memulakan perniagaan, baki awal bermaksud tiada, iaitu kosong. Tetapi, jika perniagaan kita telah lama beroperasi, barulah kita ada baki awal. Langkah seterusnya, rekodkan semua penerimaan dan pembayaran yang ada. Selepas itu, jumlahkan semua penerimaan di baris jumlah penerimaan dan jumlahkan semua pembayaran di baris jumlah pembayaran ikut bulan masing-masing. Kemudian, barulah murid-murid kirakan lebihan atau kurangan. Jumlah penerimaan tolakkan dengan jumlah pembayaran ikut laju bulan masing-masing. Akhir sekali, tentukan baki akhir tunai dengan menambahkan baki awal dengan lebihan itu tadi. Jika mendapat kurangan, baki awal tolak dengan kurangan. Ingat murid-murid, baki akhir bulan semasa adalah sama dengan baki akhir pada bulan berikutnya. Jadi murid-murid, apa yang cikgu nak tekankan di sini? Langkah yang kedua adalah satu proses yang sangat penting yang mesti dikuasai semasa menyediakan belanjawan tunai ini. Ingat kembali perkara kedua dan ketiga, iaitu komponen penerimaan dan komponen pembayaran. Apakah butiran penerimaan dan pembayaran? Butiran penerimaan ialah modal, iaitu modal yang dilaburkan atau modal tambahan. Jualan, iaitu merujuk kepada jualan tunai. Akaun belum terima. Pinjaman bank, faedah atas simpanan, dividen, komisen diterima dan sewa diterima. Manakala butiran pembayaran pula ialah belian, iaitu merujuk kepada belian tunai. Akaun belum bayar. Belanja operasi seperti gaji, insurans, kadar bayaran dan sewa. Seterusnya, ansuran pinjaman atau bayaran balik pinjaman.
faedah atas pinjaman. Dan aset bukan semasa. Ini merujuk kepada pembelian tunai aset bukan semasa. Lakarkan dahulu format belanjawan tunai. Tuliskan nama perniagaan dan tajuk iaitu Butik Hamiza, belanjawan tunai bagi 3 bulan berakhir 31 Ogos 2020. Pastikan laju yang ada, murid-murid tuliskan butiran dan bulan yang terlibat iaitu Jun, Julai dan Ogos. Tulis semua 5 perkara yang perlu ada tadi, iaitu baki bibi, penerimaan, pembayaran, lebihan atau kurangan dan baki HP. Barulah kita selesaikan soalannya satu persatu. Langkah pertama, mulakan dengan baki awal tunai, iaitu baki BB. Dalam soalan kita, pada 1 Jun 2020, baki tunai Butik Hamiza berjumlah RM30,000. Perkara inilah menunjukkan baki BB. Jadi murid-murid, kita rekodkan RM30,000 di baris perkara pertama baki BB pada lajur bulan Jun. Langkah kedua, rekodkan semua penerimaan dan pembayaran. Kita rekodkan perkara kedua iaitu komponen penerimaan dahulu. A. Anggaran jualan bagi bulan Jun ialah RM32,000. Jualan dijangka meningkat sebanyak 20% pada bulan-bulan berikutnya. Jadi, berdasarkan soalan ini, murid-murid perlu rekodkan sebagai butiran jualan. Laju bulan Jun kita catat RM32,000. Seperti dalam soalan. Laju bulan Julai kita catat RM38,400, iaitu peningkatan 20% daripada bulan sebelumnya. Manakala laju bulan Ogos kita akan catat RM46,080. Kita catatkan ke semua bulan yang terlibat. Ianya akan jadi lebih mudah dan jimat masa. Kita ada lagi satu butiran penerimaan. Berdasarkan soalan, iaitu perkara E. Mulai bulan Julai, sebahagian butik disewakan dengan kadar RM800 sebulan. Butik ini milik kita. Jadi, bila kita sewakan kepada orang lain, kita akan dapat duit. Jadi, sewa ini adalah penerimaan buat Butik Hamiza. Murid-murid, tulis butiran sebagai sewa diterima di bawah komponen penerimaan. Kita catat mulai bulan Julai. Di laju bulan Julai, kita catat RM800 dan bulan Ogos RM800. Bulan Jun, murid-murid kosongkan kerana tiada apa-apa yang berlaku. Selesai untuk butiran bagi penerimaan. Ada 2 sahaja bagi soalan ini. Baiklah murid-murid, kita lihat seterusnya bagi perkara ketiga iaitu komponen pembayaran, iaitu perkara B. Anggaran belian tunai bagi bulan Jun RM17,000, Julai RM22,000 dan Ogos RM27,000. Murid-murid, kita rekodkan di bahagian komponen pembayaran. Kita catat butiran sebagai belian. Catatkan saja amount tersebut di laju yang betul. Laju bulan Jun RM17,000, laju bulan Julai RM22,000 dan laju bulan Ogos RM27,000. Seterusnya, perkara C. Perabot kedai berharga RM3,300 dibeli secara tunai pada bulan Julai. Jadi kita rekodkan seterusnya sebagai butiran perabot dan tulis amountnya iaitu RM3,300 pada laju bulan Julai sahaja. Laju bulan Jun dan Ogos tiada kesan apa-apa. Jadi kosongkan. Senang kan? Kita lihat seterusnya. Perkara D. Pada bulan Julai,
perniagaan dijangka akan mengubah suai premis dengan kos perbelanjaan berjumlah RM13,400. Sama seperti sebelum ini. Ini juga adalah butiran pembayaran iaitu belanja ubah suai premis. Jadi murid-murid catatkan sebagai belanja ubah suai premis. Tulis amount RM13,400 di laju bulan Julai sahaja. Laju bulan Jun dan Ogos kosongkan kerana tidak berkaitan. Maklumat terakhir dalam soalan ialah perkara F. Perbelanjaan bulanan dianggarkan seperti berikut. Gaji pekerja RM1,500, kadar bayaran RM600. Di sini ada dua butiran pembayaran. Jadi murid-murid tidak boleh sekalikan butiran tersebut kerana ianya berbeza. Gaji tak sama dengan kadar bayaran. Jadi murid-murid perlu tuliskan kedua-dua butiran gaji dan kadar bayaran seperti yang ditunjukkan. Amountnya juga adalah sama setiap bulan kerana ianya perbelanjaan bulanan. Bulan Jun, Julai dan Ogos nilainya adalah sama. Gaji pekerja bulan Jun, Julai dan Ogos RM1,500 di laju masing-masing. Dan kadar bayaran bulan Jun, Julai dan Ogos RM600 di laju masing-masing. Baiklah murid-murid, sekarang kita pergi ke langkah yang ketiga, iaitu menjumlahkan semua penerimaan dan pembayaran. Semua penerimaan kita jumlah di baris jumlah penerimaan, manakala semua pembayaran di baris jumlah pembayaran. Jumlah penerimaan bulan Jun ialah RM32,000, bulan Julai RM39,200 dan bulan Ogos RM46,880. Manakala jumlah pembayaran pula bulan Jun RM19,100, bulan Julai RM40,800 dan bulan Ogos RM29,100. Setelah kita kira jumlah penerimaan dan jumlah pembayaran, barulah kita tentukan lebihan atau kurangan. Cikgu nak tanya, adakah setiap bulan Jun, Julai dan Ogos butik Hamiza mendapat lebihan? Siapa nak jawab? Ya, betul. Jawapannya tidak. Bulan Julai, butik Hamiza mendapat kurangan RM1,600 kerana jumlah pembayaran melebihi daripada jumlah penerimaan. Butik Hamiza memperoleh lebihan pada bulan Jun dan Ogos. Bulan Jun lebihan RM12,900. Manakala bulan Ogos lebihan RM17,780. Ingat kembali murid-murid, apakah langkah terakhir dalam menyediakan belanjawan tunai? Ya, betul. Menentukan baki akhir dengan menambahkan baki awal dan lebihan. Jika kita mendapat kurangan, baki awal perlu ditolakkan dengan kurangan tersebut. Cuba murid-murid kirakan baki akhir bagi butik Hamiza untuk bulan Jun, Julai dan Ogos. Sama tak dengan jawapan cikgu? Bulan Jun kita dapat baki akhir atau baki HB RM42,900 iaitu baki awal RM30,000 tambah lebihan RM12,900 dan baki akhir ini akan menjadi baki awal pada bulan Julai. Jadi baki akhir bulan Julai ialah RM41,300. RM41,300 ini adalah baki awal pada bulan Ogos. Seterusnya, baki akhir bulan Ogos pula ialah RM59,080. Ini diperoleh dengan baki awal RM41,300 tambah dengan lebihan bulan Ogos RM17,780. Inilah murid-murid jawapan lengkap bagi soalan butik Hamiza yang kita sediakan tadi. Mudah kan jika kita sediakan ikut langkah-langkah yang diberi satu persatu. Baca soalan dengan teliti, betul dan tepat. Bila kita baca dengan teliti, kita akan dapat rekod dengan teliti juga.
Baiklah murid-murid, kita sudah di penghujung kelas. Harapan cikgu agar semua murid-murid dapat menerangkan kepentingan belanjawan tunai, menerangkan maksud penerimaan dan pembayaran, seterusnya boleh menerangkan maksud lebihan dan kurangan. Selain itu, boleh menerangkan maksud penerimaan sebenar melebihi penerimaan yang dijangka dan sebaliknya. Begitu juga boleh menerangkan maksud pembayaran sebenar melebihi pembayaran yang dijangka dan sebaliknya. Semua murid boleh dah melakar format belanjawan tunai dan mengenal pasti butiran penerimaan dan pembayaran serta menyediakan belanjawan tunai yang lengkap. Akhir kata dari cikgu, nak pandai akaun, fahamkan setiap konsepnya dengan jelas. Ingat formatnya. Rekodkan dengan betul dan tepat. InsyaAllah, akaun pasti akan jadi lebih mudah dan senang. Jumpa lagi. Sekian. Terima kasih.